أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمله ونصلي على رسول الله اللهم صل وسلم. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, pada pagi ini kita sambung lagi dengan pembacaan hadis-hadis Nabi SAW ini dalam bab hadis mengenai zikir, dalam fadilat zikir. Allahumma salli. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa golongan yang wajah mereka bercahaya-cahaya. Amin. Mereka berada di atas mimbar-mimbar daripada mutiara. Orang ramai akan mencemburui dan mengkagumi mereka, sedangkan mereka itu bukan para nabi dan bukan juga para syuhada. Allah. Maka seorang badui berkata, Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mulia mereka supaya dapat kami mengenali mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang berlainan kaum dan berlainan tempat. Mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan menyebut namanya. Masya-Allah. Allahumma salli. Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa di dalam syurga terdapat tiang-tiang daripada yakut, dan di atas tiang-tiang itu terdapat kamar-kamar daripada zamrud. Pintu-pintu kamar itu terbuka di setiap penjuru. Kamar-kamar itu bersinar seperti bintang bercahaya. Allahu Akbar. Kamar-kamar itu adalah untuk orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkumpul di satu tempat kerana Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bertemu antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah. Keterangan. Terdapat perselisihan pendapat di dalam kalangan para cerdik pandai mengenai Zabarjad dan Zamrud. Sama ada kedua-dua itu merupakan batu permata yang sama tetapi mempunyai dua nama yang berbeza, atau satu permata yang mempunyai dua jenis yang berlainan, ataupun dua batu permata yang jenisnya sama. Walau bagaimanapun, kedua-dua itu adalah nama bagi batu permata yang bercahaya. Allah. Di masa ini terdapat berbagai-bagai tuduhan dan sindiran yang dilemparkan ke atas mereka yang menghadiri majlis-majlis zikir. Pada hari ini mereka boleh mengejek sebanyak-banyak yang mereka suka. Kelak, yakni pada hari kiamat, apabila mata menyaksikan kebenaran, barulah akan diketahui betapa beruntungnya orang yang berzikir itu. Yakni apabila mereka berada di atas mimbar-mimbar mutiara dan di dalam kamar-kamar tersebut, betapa ruginya orang-orang yang telah membuat tuduhan dan sindiran terhadap mereka. Tidak lama lagi akan tiba masanya apabila tersingkap debu-debu. Kamu akan nampak sama ada kuda yang kamu tunggang ataupun keldai. Allahumma. Sungguh pun pada hari ini majlis-majlis zikir dilempari pelbagai maki hamun dari setiap penjuru. Namun betapa mulianya majlis-majlis zikir di sisi Allah SWT jelas diketahui melalui hadis-hadis yang menerangkan kelebihan-kelebihan majlis tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa rumah-rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan bercahaya kepada pandangan penghuni-penghuni langit seperti bercahayanya bintang-bintang di langit kepada pandangan penghuni bumi. Allah Akbar. Allahumma salli. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa ketenangan, yakni nikmat khas, diturunkan kepada para peserta majlis zikir. Mereka dikerumuni oleh para malaikat rahmat Allah SWT
menyelubungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di arasy Allah. Seorang sahabat yang bernama Abu Razin radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku memberitahu kamu suatu perkara yang boleh menguatkan agama kamu? Dengan perantaraannya kamu akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Perkara itu adalah duduk dalam majlis orang-orang yang mengingati Allah SWT. Amin. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh menjaganya, dan apabila kamu bersendirian, hendaklah kamu berzikir sebanyak yang kamu mampu. Amin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, penduduk langit akan nampak rumah-rumah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bercahaya-cahaya seperti penduduk-penduduk bumi nampak bintang-bintang bercahaya-cahaya. Allah. Rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah SWT menjadi bercahaya dan bergemerlapan seperti bintang-bintang kerana nur zikir tersebut. Allah. Orang yang dianugerah Allah SWT dengan mata yang dapat melihat nur, dapat pun melihat nur itu di dunia ini lagi. Terdapat ramai hamba Allah SWT yang dapat melihat nur para ahlullah dan nur tempat-tempat kediaman mereka. Hadrat Fudail bin Iyad rahmatullah alaihi berkata bahawa rumah-rumah yang ada amalan zikrullah kelihatan bercahaya-cahaya kepada penduduk langit seumpama pelita. Allah. Syekh Abdul Aziz Dabaq rahmatullah alaihi adalah seorang ahlullah yang zamannya belum lama berlalu. Beliau adalah seorang ummi, yakni yang tidak tahu membaca dan menulis, tetapi beliau dapat membezakan antara ayat Quran, hadis kursi, hadis nabawi dan hadis palsu. Beliau berkata, apabila sesuatu perkataan diucapkan oleh seseorang, maka dengan nur perkataan itu dapat diketahui tentang asal usul perkataan itu. Kalam Allah Subhanahu wa taala ada nur yang tersendiri. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nurnya sendiri. Sementara ucapan-ucapan yang lain tidak mempunyai kedua-dua nur itu. Allah maksudnya. Kalam Allah Subhanahu wa taala ada nur yang tersendiri. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nurnya sendiri. Sementara ucapan-ucapan yang lain tidak mempunyai kedua-dua nur itu. Allah maksudnya. Diriwayatkan oleh Syekh Zafar Ahmad rahmatullah alaihi di dalam kitab Tazkiratul Khalil bahawa ketika Syekh Khalil Ahmad rahmatullah alaihi mengerjakan tawaf kudum di Masjid Haram semasa mengerjakan ibadat hajinya yang kelima, saya, yakni Syekh Zafar Ahmad rahmatullah alaih sedang duduk di sisi Syekh Muhibbuddin rahmatullah alaih. Beliau juga murid istimewa kepada Syekh Imdadullah Muhajir Makki rahmatullah alaih, dan beliau adalah ahli kasyaf yang masyhur. Pada ketika itu Syekh Muhibbuddin sedang membaca selawat dari sebuah kitab sebagai wiridnya. Tiba-tiba beliau terpaling kepadaku lalu bertanya, siapakah yang telah datang pada ketika ini sehingga menyebabkan seluruh Masjidil Haram diliputi oleh nur? Saya berdiam diri saja. Pada ketika itu Syekh Khalil Ahmad rahmatullah alaih telah selesai mengerjakan tawaf lalu berhampiran dengan Syekh Muhibbuddin rahmatullah alaih. Maka Syekh bangun seraya berkata sambil tersenyum-senyum, baru saya tahu siapa yang telah tiba di Masjidil Haram hari ini. Berbagai-bagai kelebihan majlis zikir telah pun diterangkan dalam beberapa hadis dengan berbagai-bagai cara. Dalam sebuah hadis ada diterangkan bahawa ribat yang paling afdal ialah solah
dan majlis zikir. Ribat ialah menjaga sempadan negara Islam agar orang-orang kafir tidak menyerang melalui sempadan itu. Allahumma salli. Jadi alhamdulillah tuan-tuan memulakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ini dapat pula kita sampaikan dan amalkan, insya-Allah. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.